Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 2. Pada hari ini kita masih lagi membincangkan tentang bab 12 iaitu sistem suria. Jadi terlebih dahulu para pelajar boleh merujuk kepada buku teks Sains Tingkatan 2 masing-masing pada halaman 258. Okey, baik, mari kita mulakan. Okey, sekarang kita akan memerhatikan hubungan di antara suhu planet dengan matahari. Okey, secara teorinya planet yang berada lebih dekat dengan matahari menerima lebih banyak haba daripada matahari berbanding dengan planet yang berada lebih jauh dari matahari. Walau bagaimanapun, situasi sebenar adalah jauh lebih rumit dan kompleks. Kalau kita perhatikan pada jadual 12.3 ini, kita dapati planet Utarid memiliki jarak yang paling hampir dengan matahari berbanding dengan planet-planet yang lain. Maka kalau kita fikir secara logik, mestilah planet Utarid ini memiliki suhu yang lebih tinggi. Okey, akan tetapi hakikat sebenarnya planet Zuhrah memiliki suhu permukaan yang jauh lebih tinggi berbanding dengan planet-planet yang lain. Kenapa keadaan ini berlaku? Okey, dekat sini kita dapat lihat bahawa planet Utarid sebenarnya tidak memiliki atmosfera. Maka sinaran matahari akan terus sampai ke permukaan planet Utarid menyebabkan bahagian yang menghadap matahari akan menjadi sangat panas sehinggakan suhu boleh melebihi 427 darjah Celsius. Manakala bahagian planet Utarid yang gelap yang tidak menerima cahaya matahari akan menjadi sangat sejuk sehingga suhu boleh turun kepada negatif 173 darjah Celsius. Bagi planet yang mempunyai atmosfera seperti Bumi, Zuhrah dan Marikh, lain pula keadaannya. Seperti planet kita iaitu Bumi, Bumi memiliki awan yang boleh memantulkan semula sinaran matahari ke angkasa lepas. Tetapi atmosfera yang ada pada Bumi akan memerangkap sebahagian haba disebabkan oleh kesan rumah hijau. Okey, manakala untuk planet Zuhrah pula, planet Zuhrah juga mempunyai awan. Okey, awan yang tebal itu tadi boleh memantulkan sinaran matahari ke angkasa lepas juga, tetapi lapisan atmosfera planet Zuhrah kebanyakannya terdiri daripada gas karbon dioksida yang menyebabkan kesan rumah hijau, di mana gas karbon dioksida tadi itu akan memerangkap haba. Ini akan menyebabkan banyak haba diperangkap dan suhu permukaan planet Zuhrah boleh mencapai 462 darjah Celsius. Manakala untuk planet Marikh pula, walaupun planet Marikh juga memiliki atmosfera, akan tetapi tekanan permukaan di planet Marikh adalah sangat rendah jika nak dibandingkan dengan Bumi, iaitu kurang daripada 1/100 tekanan Bumi dan memberikan kesan yang sedikit pada suhu permukaan. Maka suhu permukaan planet Marikh boleh berbeza di antara 143 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Jadi bagaimana pula dengan planet-planet gegasi seperti Mushtari, Zuhal, Uranus dan juga Neptun? Planet-planet ini dilitupi oleh gas dan menerima sinaran matahari yang sedikit, maka suhu permukaan adalah sangat rendah. Seterusnya kita akan melihat hubungan di antara ketumpatan dengan tarikan graviti di sesebuah planet. Okey, maka tarikan graviti di permukaan sesuatu planet itu sebenarnya bergantung kepada jisim dan juga ketumpatan planet berkenaan. Kalau kita perhatikan pada jadual ini, jisim relatif yang dimiliki oleh planet yang paling besar ialah planet Mushtari. Dan juga diameter yang terbesar dimiliki oleh planet Mushtari. Manakala untuk planet yang memiliki ketumpatan yang paling tinggi ialah Bumi iaitu 5.5. Okey, manakala tarikan graviti yang paling besar dimiliki oleh planet Mushtari. Okey, jadi kita tahu di sini daya tarikan graviti Bumi bersamaanlah dengan 9.8 meter per saat kuasa 2. Ini bermaksud jika kita melepaskan sesuatu objek pada sesuatu ketinggian, objek itu tadi akan jatuh pada pecutan 9.8 meter per saat pada setiap saat. Itu yang dimaksudkan dengan tarikan graviti Bumi. Okey, jadi tarikan graviti planet seperti planet Utarid dan juga Marikh adalah lebih rendah jika nak bandingkan dengan tarikan graviti Bumi kerana jisim kedua-dua planet ini adalah lebih kecil ataupun lebih rendah jika nak dibandingkan dengan jisim Bumi. Manakala tarikan graviti planet Zuhrah dikatakan hampir sama dengan tarikan graviti Bumi
kerana jisim planet Zuhrah hampir sama dengan jisim bumi kita. Manakala tarikan graviti di planet Mushtari adalah sangat tinggi kerana jisim planet Mushtari adalah sangat tinggi walaupun ketumpatan planet Mushtari adalah rendah. Okey, sangat rendah. Kemudian untuk planet Zuhal, Uranus dan juga Neptun, walaupun ketiga-tiga planet ini memiliki jisim yang sangat tinggi tetapi tarikan graviti planet ini tidaklah terlalu tinggi jika nak dibandingkan dengan bumi kerana planet gergasi bergas ini memiliki ketumpatan yang rendah. Okey, jelas? Di sini kita faham bahawa tarikan graviti sebuah planet itu sangat bergantung kepada ketumpatan dan jisim planet berkenaan. Okey, kemudian kita akan melihat kepada hubungan jarak masa dan kelajuan bagi setiap planet dan kita dapati dekat sini planet Utarid memiliki jarak yang paling hampir dengan matahari. Okey, oleh sebab itu Utarid hanya mengambil masa 88 hari sahaja untuk beredar mengelilingi matahari. Jadi di sini kita faham, semakin jauh sesebuah planet daripada matahari, semakin banyak masa yang diperlukan untuk planet berkenaan mengelilingi matahari di dalam suatu orbit. Maka dekat sini planet Neptun memiliki jarak yang paling jauh dengan matahari, maka planet Neptun mengambil masa yang paling lama untuk mengelilingi matahari iaitu 164.8 tahun. Okey, jelas? Seterusnya kita akan melihat arah putaran setiap planet. Okey, sebenarnya semua planet di dalam sistem Suria berputar pada paksinya sendiri pada sudut kecondongan yang berbeza. Kalau kita perhatikan kat sini, kita dapati sudut kecondongan setiap paksi planet itu adalah berbeza-beza. Dan semua planet itu tadi berputar dari barat ke timur kecuali planet Zuhrah dan juga planet Uranus. Okey, planet Zuhrah sahaja yang berputar dari timur ke barat. Manakala planet Uranus pula berputar pada sisinya. Disebabkan bumi berputar dari barat ke timur, maka kita akan melihat matahari terbit di timur dan terbenam di barat jika kita berada di bumi. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada situasi hypothetical berkaitan dengan sistem Suria. Okey, apakah yang akan berlaku jika putaran bumi menjadi perlahan ataupun bumi kita ni berhenti berputar? Okey, sekarang kita tahu bahawa putaran bumi pada paksi menyebabkan berlakunya kejadian siang dan malam, pasang surut air laut dan juga pelbagai lagi fenomena-fenomena lain di bumi. Okey, jadi kalau bumi kita ni tiba-tiba dia berhenti berputar ataupun dia berputar dengan sangat perlahan, maka apa yang akan berlaku? Kita andaikan waktu siang dan malam akan jadi panjang di dua bahagian bumi yang berbeza. Kemudian waktu berlaku pasang surut air juga akan turut berubah. Kemudian di setengah kawasan, terutamanya bahagian bumi yang menghadap matahari akan berlaku pertambahan kawasan gurun. Dan juga pada kawasan bumi, bahagian bumi yang tidak disinari dengan matahari akan menjadi sangat dingin. Okey? Maka kita faham di sini sekiranya bumi kita berhenti berputar ataupun dia berputar dengan perlahan, maka ia akan memberikan kesan yang sangat buruk kepada bumi kita sendiri. Okey, sekarang kita pergi kepada apakah yang dimaksudkan dengan satelit semula jadi. Okey, satelit semula jadi ialah jasad yang mengelilingi planet dengan orbitnya sendiri. Jadi satelit semula jadi bumi kita ialah bulan. Jadi bulan merupakan satu-satunya satelit semula jadi bumi dan bulan ni dia mengelilingi bumi dan pada masa yang sama bulan juga berputar pada paksinya sendiri. Okey, kemudian bagaimanakah keadaan dan rupa bentuk bumi ketika kita berada di bulan? Okey, sama seperti di bumi, bulan juga kita tahu tadi berputar pada paksinya sendiri dan pada masa yang sama bulan ni turut beredar mengelilingi bumi pada orbitnya. Jadi tempoh masa yang diambil oleh bulan, tempoh masa yang diambil oleh bulan untuk berputar pada paksinya dan juga peredaran bulan itu tadi mengelilingi bumi adalah sama, iaitu lebih kurang 27 hari. Okey, oleh itu permukaan bulan yang sama akan sentiasa menghadap
ke arah bumi pada setiap masa. Dan kita tahu bahawa saiz bumi adalah 4 kali ganda lebih besar berbanding saiz bulan. Bagaimanakah keadaan bumi jika dilihat dari bulan? Adakah bumi mempunyai fasa jika dilihat dari bulan? Sama macam kita lihat bulan dari bumi, kita akan nampak fasa bulan. Dan kalau kita melihat bumi dari bulan, kita juga akan dapat melihat bumi juga turut memiliki fasa. Okey, kemudian kita tengok bumi sebagai planet untuk hidupan. Okey, setakat ni kita belajar, kita tahu bahawa bumi sahaja satu-satunya planet yang mempunyai hidupan. Okey, kenapa? Apakah faktor yang menyebabkan bumi ini boleh menampung kehidupan? Ini kerana dekat bumi terdapatnya air, okey, sumber mineral, okey, suhu permukaan dan juga kandungan atmosfera yang sesuai untuk menampung kehidupan. Tetapi tak ada pada planet-planet lain. Di antara ciri-ciri bumi yang menjadikannya sesuai untuk menampung kehidupan adalah kerana bumi dia mempunyai kandungan air yang banyak untuk menampung keperluan semua kehidupan. Lepas tu bumi juga memiliki kandungan oksigen yang tinggi untuk proses respirasi. Kemudian bumi juga memiliki tarikan graviti yang boleh menarik objek di bumi supaya tidak melayang-layang ke angkasa lepas. Okey, kemudian bumi juga menerima cahaya matahari, okey, untuk membolehkan tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Bumi kita juga memiliki atmosfera yang boleh menghalang sinaran-sinaran yang berbahaya dari sampai ke bumi, dan bumi juga memiliki julat suhu yang sesuai, itu tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu sejuk. Sebagai penduduk bumi, kita hendaklah menyayangi bumi kita sebab kita sebagai salah satu kehidupan di bumi sangat bergantung kepada sumber-sumber yang ada di bumi. Okey, untuk kita dapatkan makanan dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh lakukan? Di sini kita boleh lakukan jejak ekologi, iaitu ukuran kemampuan air dan tanah untuk menyediakan sumber yang diperlukan oleh manusia seperti makanan, minuman, kediaman dan lain-lain lagi, serta kemampuan bumi kita untuk menyerap semua bahan buangan manusia, okey, lalu menghasilkan semula sumber sudah mereka menggunakannya. Kenapa pentingnya jejak ekologi ni? Sebab jejak ekologi ni merupakan ukuran nisbah sumber bagi 6 kawasan, iaitu jejak karbon, tenaga yang kita gunakan, kawasan binaan, itu kawasan pembangunan untuk pembinaan perumahan dan sebagainya, hutan, merujuk pada kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan juga kawasan perikanan. Okey, dan jejak ekologi ini kita gambarkan dalam bentuk tapak kaki manusia untuk kita senang faham. Okey, kemudian jika jejak ekologi ini melebihi kemampuan bumi untuk memperbaharui sumber, maka kita katakan bumi kita akan kehabisan sumber. Maka pentingnya jejak ekologi ini untuk memastikan kita sentiasa dapat memastikan bumi kita ni boleh memperbaharui sumber selepas kita menggunakan sumber tu tadi, supaya sumber ini tadi cukup untuk generasi kita yang berikutnya. Jadi jejak ekologi adalah tidak sama dengan satu negara yang lain. Okey, untuk kita lebih faham, kita boleh tengok pada gambar rajah ini, di mana ini merupakan jejak ekologi ataupun ecological footprint. Kalau anda dapat lihat di sini, ini akan nampak macam tapak kaki kan. Okey, so sebenarnya ini adalah jejak ekologi yang merangkumi 6 kawasan. Itu yang pertama, jejak karbon. Yang kedua, kawasan binaan. Yang ketiga, kawasan hutan. Keempat, kawasan pertanian. Kelima, kawasan peternakan. Dan juga yang keenam adalah kawasan perikanan, di mana kita menggunakan keenam-enam sumber ini untuk dapatkan tenaga, kawasan pertempatan, kita dapatkan sumber kayu dan kertas, makanan dan sumber gentian dan juga makanan laut. Dan apabila kita telah menggunakan kesemua sumber-sumber ini, of course lah akan ada bahan buangan. Dan kita menggunakan jejak ekologi ini sebenarnya untuk mengukur kadar penggunaan sumber bumi dan juga penghasilan bahan buangan oleh kita tadi, supaya bumi kita ni sentiasa dapat menggantikan semula sumber yang telah digunakan itu tadi. Jadi kalau tengok kat sini, gambar tapak kaki ni makin lama makin besar. Ini menunjukkan bahawa jejak ekologi kita semakin tahun semakin meningkat. Maka setakat ini sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk lakukan ulang kaji dan terima kasih.